Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam ajma'in. Alhamdulillah, bertemu kita sekali lagi dalam rancangan live bersama saya Aizat Ismail pada pagi Ahad untuk membincangkan topik-topik yang akan membantu tuan-tuan puan semua, khususnya bakal-bakal perunding hartanah, rakan-rakan sahabat-sahabat pejuang-pejuang hartanah, dan mereka yang meminati bidang hartanah. Dan untuk pagi ni kita bersiaran secara live daripada bilik anak saya. Semalam saya buat rancangan live tu di bilik saya, tapi hari ni kita pindah balik pergi ke bilik anak saya. Dan insyaAllah pagi ni kita akan kupas berkenaan dengan topik rules of engagement. Rules of engagement. Apa yang dimaksudkan dengan rules of engagement tu kejap lagi kita akan bincangkan. Alright, jadi saya minta maaf lah terlewat sikit masuk pagi ni. Biasa kita start bersiaran pukul 10, tapi semalam saya dah war-warkan ni kita akan bersiaran pagi ni pada jam 11, sebab baru je saya pulang daripada pergi membeli belah barang-barang keperluan dapur dan sebagainya. Jadi ada beberapa tempat yang saya kena singgah. Pergi kedai A tak ada barangnya, terpaksa pergi kedai B pula. Dah 2 kedai saya pergi tadi cari barang-barang. Alhamdulillah tak fail lah. Ada lebih kurang dalam 30 lebih kot barang dalam senarai yang isteri saya sediakan tu, dan Alhamdulillah semuanya berjaya dibeli. So itulah, terlewat sikit masuk. Lebih kurang dalam pukul 10.40 tadi saya balik. Balik tadi terus mandi, siapkan diri dulu, bersihkan apa yang patut. Risaulah kita bila keluar pergi ke kedai tu, balik tu mesti rasa macam tak selesa kan. So bila balik tu terus saya mandi dulu, bersihkan badan. Bila dah mandi, dah bersihkan badan tu, barulah saya boleh duduk depan laptop ni dan berjumpa dengan tuan-tuan puan semua. So terima kasih kepada semua yang dah join. Saya nampak ada beberapa nama di situ. Terima kasih Fit. Waalaikumsalam. Liz Hassan pun ada. Waalaikumsalam. Puan Ada Hamdan pun ada. Waalaikumsalam. Tuan KS Property pun ada. Waalaikumsalam semua. Siapa-siapa yang dah join ni, macam biasalah, saya minta tuan-tuan puan untuk bantu saya lah. Bantu saya untuk sharekan rancangan live ni kepada rakan-rakan anda yang lain, supaya kita boleh sama-sama tarik seramai mana yang boleh untuk join rancangan live ni, dan kita belajar lah bersama-sama. Saya mengingatkan tuan-tuan puan, tuan-tuan puan pun bantu untuk ingatkan saya. Kita sama-sama saling berkongsi pendapat, saling ingat mengingati. So kalau siapa yang tak tekan butang share tu, tolonglah sharekan. Tak susah pun, tekan butang share tu je. Tekan butang share dan sharekan rancangan live ni kepada rakan-rakan yang lain. Kita tarik seramai mana yang boleh lah kawan-kawan kita untuk join bersama pada pagi ni. So nampak Tuan Hadif Ibrahim pun dah join. Dapat beli semua listing, Alhamdulillah. Terima kasih Tuan Hadif. Itulah, dalam senarai tu macam-macam. Lepas tu yang jadi pening tu, kita ni orang lelaki ni ialah jarang-jarang pergi beli barang-barang dapur kan. Sekali-sekala je. Dalam musim PKP ni, kita orang kata apa, sebagai ketua keluarga ni, kita kenalah keluar. Tak boleh lah keluar berdua kan, keluar seorang-seorang je kan. So bila keluar tadi, pergi kedai A tu, kedai Aceh sebenarnya. Kedai Aceh, cari barang tu barang ni. Saya suka pergi kedai Aceh sebenarnya. Kedai Aceh ni banyak barang-barang basah yang senang dicari lah kan. Cuma tu lah, bila cari terkial-kial, mana satu yang bunga lawang, mana satu bunga cengkeh, macam-macam kan. So tu yang ambil masa sikit lah. Orang lelaki shopping biasa lah, nak kena tengok list, lepas tu tengok, kena pastikan takut ada tertinggal ke apa. Kalau tak, sia-sia kena patah balik kan. Kalau tak patah balik, tak beli tu, nanti kan ada yang masam muka kat rumah. Jadi itulah resam sebagai seorang ketua keluarga. So saya harap tuan-tuan puan dapat maafkan saya lah. Terlewat sikit pada pagi ni, pukul 11 kita baru nak bersiaran. Itulah, insyaAllah kita tak lama lah kot hari ni. Kita buat lebih kurang dalam, paling lama pun dalam 45 minit ke 1 jam lah. Jadi siapa lagi yang dah join tu, tolong tarik kawan-kawan yang lain untuk masuk. Nama Muhammad Azan ada. Waalaikumsalam Tuan Azan. Tuan Azan daripada Kelantan ni, daripada Kota Baru kan.
So rakan-rakan yang lain ni, siapa-siapa yang dah join tu bantu saya untuk kenalkan diri, bagilah salam dan sebagainya, dan tolong sharekan rancangan live ni kepada rakan-rakan yang lain. Okey, untuk pagi ni topik kita ni berkisar tentang marketing lah sebenarnya, berkisar tentang marketing. Okey, semalam seharian selepas habis saja rancangan live saya, semalam kita bincang tentang topik lembu versus beruang kan. Siapa-siapa yang mengikuti rancangan live tu tahulah apa yang saya maksudkan, lembu lawan beruang. Siapa yang tak sempat nak mengikuti live tu boleh rewind balik, tengok balik posting saya dalam rancangan live semalam. Kalau tak sempat nak tengok, boleh tengok lagi sekali. Okay, saya ada sharekan dalam FB live tu, dan saya tak delete lah. Rekod tu memang ada, boleh baca, boleh baca pula, boleh tengok balik lah apa yang saya sharekan dalam rancangan tu tentang lembu lawan beruang. Okay, so untuk pagi ni kita dia macam lebih kurang revision lah, macam lebih kurang revision. Tapi pengisian kali ni kita lebih menitik beratkan tentang engagement. Engagement, okay? So apa tu engagement? Kejap lagi saya akan kupas lah. Okay, selepas habis rancangan live saya dengan tuan-tuan puan semalam, saya sempat lah alhamdulillah mengikuti kelas webinar bersama Sifu Najib Basadok. Dengan Sifu Najib seharian daripada pagi sampailah ke lewat petang, habis lebih kurang kat pukul 5 lebih. Dalam dia punya webinar tu macam-macam yang Sifu Najib ada kongsikan, dan alhamdulillah ilmu yang telah saya timba tu, yang setelah saya dengar daripada perkongsian beliau tu, saya akan insya-Allah sampaikan pada tuan-tuan puan untuk tuan-tuan puan pula cuba fahamkan dan cuba amalkan apa yang telah diajarlah. Okey, dan bila kita cerita pasal Najib Basadok ni, memang bagi saya lah dia antara sifu-sifu untuk online online marketing yang memang terbukti teknik yang dia buat dan dalam masa yang sama cara yang dia amalkan telah berjaya. Sebab bila kita nak berguru dengan orang ni, kita kena tengok siapa orang yang kita nak berguru tu dulu. Okay? Kita kena tengok latar belakang dia, kita tengok kejayaan dia, macam mana dia berjaya, macam mana dengan teknik yang dia buat tu dia boleh menarik pelanggan. Jadi sedikit sebanyak ilmu yang dapat daripada Sifu Najib semalam tu memang sangat, orang kata bagi saya lah terbukti berkesan, dan saya pun dah amalkan apa yang beliau kongsikan tu. Dan saya rasa memang mudah sebenarnya untuk buat, dan dan saya rasakan, dan perkara tu perlu hibahkan dan disampaikan kepada tuan-tuan perempuan semua, supaya tuan-tuan perempuan pun boleh cuba untuk buat. Okay, so saya tengok lagi komen-komen yang masuk ni. Waalaikumsalam, Tuan Azman pun dah masuk, terima kasih. Siapa lagi Cikgu Jamrus pun dah ada. Okay, terima kasih Cikgu. Waalaikumsalam. Okay, tahniah terus berkongsi ilmu sama-sama Cikgu. Sambil-sambil kita duduk kat rumah tak ada buat apa ni, itulah saya dah berazam sampai habis tempoh PKP ni, saya tak nak tinggalkan. Sehari pun kalau boleh saya tak nak tinggalkan. Lewat sikit pun tak apalah. As long as kita buat kita punya perkongsian ni setiap hari. Ini yang salah satu cara untuk saya berinteraksi dengan tuan-tuan puan semua. Salah satu cara untuk saya mendekatkan diri lah dengan followers hatanan anda, insyaAllah. Okay, maaf coach, mohon minta diri. Oh ya ke? Masuk-masuk keluar ni macam mana ni Adil ni? Okay, tak apa. Kalau ada urusan silakanlah kita boleh tengok rancangan ulangan nanti. Okay, Tuan Haji Wahab pun dah join. Okay, Waalaikumsalam Tuan Haji Wahab, terima kasih. Okay, so untuk pagi ni saya akan kongsikan kepada tuan-tuan semua berkenaan dengan rules of engagement. Okay, rules of engagement ni lebih kepada teknik-teknik online marketing yang telah saya pelajari daripada Sifu Najib semalam. Okay, jadi saya kongsikan kepada tuan-tuan semua. Okay, pagi ni saya disediakan beberapa slide lah, beberapa slide untuk membantu penerangan saya. Okay, so apa yang dimaksudkan dengan engagement? Okay, engagement ni sebenarnya cara kita untuk menarik perhatian lah, menarik perhatian prospek ataupun menarik perhatian pelanggan kita. Okey, so bila kita nak tarik perhatian pelanggan kita, tak boleh tidak kita kena faham sekarang ni bila kita nak jual suatu produk ataupun kita sebagai peruning hartanah, sebagai pejuang hartanah, kita nak jual rumah ataupun jual hartanah kan. So bila kita nak jual suatu produk ataupun nak jual rumah ataupun hartanah, kita kena faham dalam keadaan sekarang sebenarnya bukan features ataupun bukan
benda yang kita nak jualkan tu yang menjadi penting, ataupun benda yang kita nak jualkan tu yang menjadi perkara yang perlu kita titik beratkan. Bukan. Okay. So awal-awal lagi masuk-masuk dah cakap bukan kan. So itu sebenarnya adalah perkara kedua. Perkara kedua. Yang pertama sekali yang kita kena faham adalah siapa pelanggan kita. Okay. So dalam rules of engagement, benda yang paling utama bukannya benda yang kita nak jual. Bukannya benda yang kita nak jual. So maknanya tuan-tuan perempuan perlu faham, okay, dalam teknik kita nak buat marketing sekarang ni, especially teknik marketing menggunakan online marketing, menggunakan social media, sebagai contoh dalam kita buat posting dalam Facebook, sebagai contoh kita buat posting dalam kita punya Instagram, dalam website kita, dalam YouTube, so perkongsian yang kita buat dalam social media ni sebenarnya akan lebih berjaya kalau kita faham pelanggan kita. Kita kena kenal pasti dulu siapa orang yang kita nak jual tu, dengan siapa kita nak berinteraksi dan dengan siapa yang kita nak tarik perhatian mereka. Okay, so bila kita fail kat bahagian tu, awal-awal lagi kita dah tak tahu nak kenal pasti siapa pelanggan kita, memang teknik marketing kita, iklan yang kita buat tu memang takkan mencapai kepada sasarannya. Okay, so benda pertama sekali, tuan-tuan perempuan, sebagai seorang perunding hartanah, sebagai seorang pejuang hartanah, ataupun tuan-tuan perempuan ni sebagai seorang salesman, sebagai seorang entrepreneur, sebagai seorang usahawan, yang ingin memasarkan apa-apa produk sekalipun, tidak boleh tidak, kita kena kenal siapa pelanggan kita tu dulu. Kita kena kenal siapa orang yang kita nak tarik untuk follow kita, kita nak tarik untuk menjadi prospek kita, prospek klien kita. So bila kita dah kenal siapa pelanggan kita, barulah mudah untuk kita buat iklan, barulah mudah untuk kita buat marketing tersebut. Okey, sebagai contoh, saya letakkan diri saya. Okey, tuan-tuan perempuan, sebagai followers hartanah dan anda, mungkin ada yang baru join, ada yang dah lama join. Sebab hartanah dan anda ni baru lagi, baru last year, bulan Februari lebih kurang, bulan Februari tahun lepas kita memulakan kita punya social media, platform yang kita panggil sebagai hartanah dan anda. Okay, so dalam hartanah dan anda tu ada lebih kurang 4 platform yang kita buat adalah, pertama sekali kita punya Facebook page. Okay, yang kedua kita punya Instagram, yang ketiga kita punya YouTube channel, dan yang keempat kita punya website. Okey, jadi bila saya nak wujudkan hartanah anda ni, sebelum saya wujudkan lagi tu, saya dah plan. Saya dah letakkan sasaran. Sebenarnya pelanggan siapa yang saya nak tarik? Okey, follower siapa yang sebenarnya saya nak, pastikan mereka follow saya. Okey, jadi matlamat utama saya bila saya buat page hartanah dan anda, sebenarnya adalah tujuan saya untuk saya mengiklankan diri saya sebagai seorang yang pakar dalam bidang undang-undang, undang-undang hartanah, dan juga seorang yang berpengalaman luas dalam bidang hartanah. Okey, so target saya di situ sebenarnya, bila saya nak tekankan ataupun saya nak emphasizekan tentang diri saya, siapa saya sebenarnya. Jadi saya target untuk tarik seramai mana yang boleh perunding-perunding hartanah ataupun RAN. Okey, itu sebenarnya target bila saya wujudkan page hartanah dan anda ni. Okey, dan bila saya dah kenal pasti target saya, dah kenal pasti orang yang saya nak minta follow saya, masa itulah saya dah mula buat perancangan, macam mana bentuk iklan yang saya nak buat, macam mana bentuk engagement ataupun posting-posting yang saya nak buat, yang boleh menarik perhatian perunding-perunding hartanah ataupun ejen hartanah untuk follow saya. Okey, so bila dah kenal, dah tahu sebenarnya macam mana target market yang saya nak tarik. Okey, dan bila dah tahu benda tu, barulah saya boleh rancang pendekatan yang macam mana yang saya nak buat. Okey, so itu antara salah satu dipanggil pengenalan untuk rules of engagement. Jadi tuan-tuan perempuan sebagai perunding hartanah, mungkin target tuan-tuan perempuan, prospek yang tuan-tuan perempuan nak tarik tu berbeza sikit dengan saya lah. Okey, macam tuan-tuan perempuan nak tarik bakal pembeli ataupun penjual hartanah. Okey, jadi bila nak buat page tu, kena kenal pasti
orang yang macam mana yang tuan-tuan perempuan nak tarik. Okey, so bila kenal pasti termasuklah jantina dia, lelaki ke perempuan, lepas tu umur dia berapa tahun, lepas tu dia punya pekerjaan dia apa, gaji dia sebulan berapa, sebab tuan-tuan perempuan nak tarik bakal pembeli rumah, nak tarik bakal pembeli rumah ataupun penjual rumah. Jadi bila katalah kita dah setkan target, orang yang sekian-sekian ni yang sepatutnya kita tarik untuk jadi followers kita, barulah kita boleh plan, boleh kita rancangkan macam mana cara bentuk iklan yang kita nak buat. So faham kat situ. Itu sebagai pengenalan rules of engagement ni apa sebenarnya dia punya isi kandungan dia. So yang pertama sekali, Sifu Najib ada terangkan pada saya, dan saya sampaikan kepada tuan-tuan perempuan semua pada pagi ni. Benda yang paling mustahak sekali bila kita nak buat rules of engagement, syarat yang pertama adalah nak bagi orang nampak. So saya tulis dalam slide saya tu N. N ni stands for apa? N tu stands for nampak. So kita nak bagi orang nampak, nak bagi orang tahu tentang kita, tak boleh tidak sekarang ni memang kita kena buat pendekatan melalui pengiklanan lah. Kita kena tampil ke depan, kita kena keluar ke depan, kita kena outreach. Outreach ni maknanya kita kena jumpa seramai mana orang yang boleh. Tapi bila kita cerita pasal online marketing, macam mana kita nak keluar, nak jumpa orang dalam tempoh sekarang ni, kita tengah dalam tempoh perintah kawalan pergerakan. So kita tak boleh nak keluar, nak jumpa orang, tak boleh nak edarkan business card, tak boleh nak buat appointment dengan prospek kita dan sebagainya. Jadi sekarang ni cara nak bagi orang nampak kita, yang paling mudah dan yang paling berkesan sekali teknik tu adalah kita gunakan Facebook marketing. Kita gunakan Facebook marketing. So Facebook marketing ni sebenarnya tuan-tuan perempuan, memang tuan-tuan perempuan perlu faham bila nak buat Facebook marketing ni kena ada Facebook page. Kena ada Facebook page. Dia tak boleh gunakan dia panggil personal account. Personal account tu memang kita tak boleh nak buat Facebook marketing ni, ataupun Facebook marketing ni kita kenal juga sebagai Facebook ads lah, FB ads. Kita nak buat iklan di Facebook, nak tarik perhatian ataupun nak bagi orang kenal kita, nak bagi orang nampak kita, tak boleh tidak kita kena ada Facebook page. Dan bila dah ada Facebook page tadi, kita kena buat teknik-teknik yang saya dah syorkan pada tuan-tuan perempuan beberapa hari lepas. Untuk tarik followers tu kita kena buat FB ads. Itu yang paling penting, yang paling utama sekali. So itu kita namakan sebagai first rule kita sebagai nampak. Nak bagi orang nampak, nak bagi orang tahu tentang diri kita sendiri. So berbalik kepada target, target yang tuan-tuan perempuan nak outreach tadi, siapa sebenarnya tuan-tuan perempuan nak target? Katalah sekarang ni tuan-tuan perempuan sebagai seorang pejuang hartanah, sebagai seorang perunding hartanah, tuan-tuan perempuan kena scope, letakkan dalam scope, target market tuan-tuan perempuan ni sebagai apa? Katalah yang tuan-tuan perempuan nak target sekarang ni adalah pembeli rumah pertama. Pembeli rumah pertama. Jadi bila kita cerita pembeli rumah pertama ni, biasanya range umur orang yang mungkin nak beli rumah pertama ni start daripada umur mungkin 26 ke atas lah. 26 ke mungkin 35 sebagai contoh. Itu dari segi umur mereka. Yang kedua, pembeli rumah pertama ni tuan-tuan perempuan kena faham, kita kena kenal pasti target yang kita nak target sekarang ni pembeli rumah pertama yang macam mana. So macam yang saya pernah ceritakan dulu, kalau pembeli rumah pertama ni kita kena fahami, kita kena tahu sebenarnya mereka ni mampu untuk membeli rumah harga daripada berapa sampai berapa. So kita tak boleh nak letakkan sasaran untuk pembeli rumah pertama yang kita nak target tadi, kita nak jual hartanah yang mungkin berharga 300 ataupun 400 ribu ke atas. Kita kena letakkan sasaran orang yang nak beli rumah pertama ni, mungkin dia baru bekerja, dia belum ada cukup duit nak beli rumah yang besar, dia baru nak mulakan kehidupan. Jadi dia perlu cari yang within budget, say 300,000 and below lah, 300 ribu dan ke bawah. Jadi bila kita dah setkan target tu, kita dah tahu dah orang yang macam mana yang kita nak target. Dan dalam FB ads sebenarnya tuan-tuan perempuan boleh kenal pasti location mana yang tuan-tuan perempuan nak target.
So dalam FB Ads ni, so contoh macam yang saya pernah tunjukkan dalam FB live saya berkenaan dengan tarik followers hari tu. So dalam FB Ads ni tuan-tuan puan boleh kenal pasti location. Katalah sekarang ni tuan-tuan puan nak jual hartanah di dalam negeri Selangor sebagai contoh. Ataupun di dalam negeri Sembilan sebagai contoh. So kita tak payahlah nak target orang luar daripada Selangor, orang luar daripada negeri Sembilan. Kan, kita target kawasan yang sekitarnya sahaja. Sebab it doesn't serve the purpose lah. Kalau katalah tuan-tuan puan nak jual rumah di Selangor, takkanlah nak target orang kat Kelantan. Kita buat FB Ads tu tak payahlah kita nak buka dia terlalu besar. Kan, kita target di kawasan Selangor sahaja ataupun Selangor Kuala Lumpur dengan Putrajaya sahaja. Itu bila kita dah kenal pasti, target market kita siapa, siapa yang sebenarnya kita nak minta orang tu untuk tengok iklan kita, dan teknik tu memang tak boleh dibuat melainkan dengan cara FB Ads sahaja. Kita kena buat FB marketing. So kena ada Facebook page, kena ada Facebook page, kena tahu cara macam mana nak setting untuk buat FB Ads. Dan bila dah dapat aja orang kata target market tu, kita bayangkan target market tu, contohlah macam saya nak iklankan. Saya nak iklankan, katalah kalau saya tak kenal lagi, sebenarnya siapa prospek-prospek yang nak beli rumah saya. Saya tak boleh nak bayangkan, saya tak boleh nak orang kata letakkan sasaran tu. Jadi itu yang menjadi masalah utama, dan iklan tu yang kita panggil iklan tu akan ke laut. So kita tak tahu teknik macam mana sebenarnya kita nak target orang yang macam mana yang nak beli rumah pertama ni tadi. Harga yang macam mana yang sepatutnya orang yang rumah pertama ni mampu beli. Lepas tu pekerjaan apa, pekerjaan apa yang dia ni sepatutnya kita target dia lah. Kalau katalah dia ni bekerja kerajaan ke, ataupun dia ni bekerja swasta ke, ataupun dia bekerja sendiri ke. So semua benda tu sebenarnya cara marketing yang kita nak buat FB Ads tadi tu, Facebook dah tetapkan di dalam FB Ads, kita boleh pilih. Selection tu kita boleh buat sendiri, dan targeting audience, dia panggil targeting audience tu kita boleh pilih sendiri. Kan? So dalam grup Telegram, dalam channel Telegram saya, tuan-tuan puan boleh tengok saya dah bagi cara macam mana tuan-tuan puan nak buat FB Ads untuk buat selection orang yang macam mana nak pilih dan sebagainya tu. Macam saya kata tadi, target group yang kita nak bagi nampak iklan yang kita buat tadi tu, sebenarnya benda tu saya dah terangkan dan dah sharekan Tuan Fahdi Ghazali punya posting dalam saya punya Telegram channel. Jadi boleh masuk dalam Telegram channel saya dan boleh tengok dari situ lah. Saya baca komen-komen yang masuk sekejap. Saya nampak berapa nama yang baru lalu lalang ni. Puan Mona binti Osman. Mona, selamat pagi. Anggun ada. Waalaikumsalam Anggun. Tuan Rezal Nayan pun ada, sahabat saya daripada Johor dulu. Tuan Hisham, Tuan DK Nazli, Tuan Zul, Kasih, Waalaikumsalam Kasih. Mr. Kunandran pun ada. Thank you Mr. Kunandran. Tuan Karim, Puan Fazila, Syafiq pun ada. Terima kasih Syafiq. Puan Jasmine pun ada. Zaini, Nur Fatimah. Nur Fatimah, tulisan Jawi susah sikit nak baca ni. Puan Nur Fatimah. So terima kasih siapa-siapa yang dah join ni. Saya minta tolong lah tuan-tuan perempuan yang dah join ni, tolong sharekan rancangan live ni kepada rakan-rakan yang lain. So berbalik pada benda yang saya nak cerita tadi. So setakat ni boleh faham tak? Faham ke ataupun masih lagi keliru dengan apa yang saya cuba sampaikan di awal siaran live ni tadi? So bila nak bagi orang nampak, tak boleh tidak kita kena buat iklan lah. Kan, kita kena buat iklan, kita kena outreach kepada orang yang berada di luar sana. Kan, bila kita tak buat iklan, kita duduk je kat situ, page yang ada tadi tu, kita tak tarik orang untuk follow ataupun like kita, macam mana kita, nak bagi orang tu nampak kita? Macam mana nak bagi orang tu nampak apa yang kita iklankan dalam kita punya page? No point lah. Kita buat page tapi tak ada followers, kita tak tarik pula followers tu datang. Kan, kita tak tarik pula followers tu untuk like page kita ataupun follow kita. Kan, so no point lah kalau macam tu. So first thing first, tuan-tuan perempuan kena buat yang N ni dulu, bagi orang nampak dulu kita. Bagi orang nampak dulu kita. Pendekatan yang saya buat sebelum ni. Katalah dalam page hartanah anda. Dalam page hartanah anda, saya pernah terangkan dulu, bila saya mula-mula buat page hartanah anda ni, kebiasaan daripada kita lah, termasuk saya sendiri, bila kita buat Facebook page, kita minta orang untuk follow dan like kita berdasarkan kita punya invitation.
kita invite orang, kita tekan button invite tu untuk tarik seramai mana kawan-kawan yang ada dalam friend list, dalam kita punya kata apa, personal account tu, untuk follow dan like kita punya page. So itu pun saya buat. Tapi sebenarnya teknik tu tak orang kata apa, berkesan sangat, dan kurang dia punya keberkesanannya. Sebab apa? Dalam kita punya friend list, tak semua sebenarnya friend-friend yang kita dah berkawan dalam kita punya personal account akan suka apa yang kita buat. Akan orang kata apa, tertarik dengan apa yang kita iklankan. Tak semua. Sebab tu tuan-tuan puan kena buat targeting melalui FB Ads. Kena tarik followers melalui teknik FB Ads tadi. Sebab rakan-rakan yang kita invite ni tadi, percayalah cakap saya, tak semua sebenarnya rakan-rakan yang kita dah berkawan ni, especially kawan-kawan kita daripada zaman sekolah, kawan-kawan kita daripada zaman universiti, tak semua sebenarnya yang agak suka ataupun gemar dengan apa yang kita iklankan. Dan kebanyakan daripada rakan-rakan kita ni jarang-jarang nak membeli dengan kita. Jadi kenapa kita nak tarik orang yang tak suka kita, orang yang tak nak beli barang dengan kita untuk follow kita, kan? So bila kita nak tarik followers ni, kita nak tarik orang yang sebenarnya berminat dengan apa yang kita iklankan, berminat dengan apa yang kita cuba nak jual, kan? Itu yang paling utama dan itu yang paling penting. Sebab tendensi untuk rakan-rakan kita yang dah memang ada dalam kita punya kata apa, friend list tadi, untuk follow kita balik memang agak tipis. Tak percaya, cuba tengok. Daripada katalah dalam friend list tuan-tuan puan, dalam friend list yang ada dalam apa tu, personal account, katalah personal account tu dah full, ada 5,000. Ada 5,000 orang yang jadi friend kita, kan, dalam kita punya personal account tu. Bila tuan-tuan puan tekan button invite di situ dan invite rakan-rakan yang 5,000 orang tadi ni, cuba bilang berapa orang yang sebenarnya yang dah accept kita punya invitation untuk like page kita tadi tu. Saya percaya mungkin tak sampai 1/3 sahaja yang follow balik, ataupun tekan accept invitation tu untuk like ataupun follow page kita. Macam saya sendiri pun followers yang ada dalam page hartanah anda sekarang ni, alhamdulillah lebih kurang 5,000 lebih, yang sebenarnya yang follow saya, yang daripada invitation yang saya buat, boleh bilang dengan jari berapa orang yang sebenarnya yang betul-betul follow saya, kan? Sebab kita naluri dia memang macam tu. Kebanyakan daripada rakan-rakan yang kita dah memang kenal lama, yang memang kita dah berkawan daripada awal, daripada sekolah, daripada kita kecil dan sebagainya, yang memang ada dalam kita punya friend list, dalam kita punya personal account tu, kebanyakan daripada diorang sebenarnya tak minat dengan apa yang kita iklankan. Sebab mungkin dia punya kata apa, minat dia dengan minat kita tu mungkin berbeza, kan? So dalam masa sekarang ni, bila tuan-tuan perempuan buat satu Facebook page, kalau boleh mulakanlah dengan teknik nampak ni tadi, buat FB Ads untuk tarik followers, kenal kita dulu. Okey, dan dalam FB Ads, untuk tujuan kita nak buat light marketing, dia panggil light marketing. Light marketing ni macam teknik yang saya dah sharekan dalam Telegram channel tu, yang macam Tuan Fahdi Ghazali buatkan. So dia dah sediakan dah teknik tu. Okey, mula-mula nak kena buat apa dulu, first step, second step, third step, semua tu dah ada, just follow je. Just follow je benda tu. Okey, dan yang paling penting interest. Interest kat situ ataupun behavior. So ada bahagian yang dalam kita punya selection tu, kita kena pilih interest tu maknanya minat. Orang yang minat dalam bidang yang kita nak jualkan ni, itu yang paling penting. Kalau kita salah pilih interest, kita target orang yang tak minat, macam Dr. Kompos sebagai seorang pejuang hartanah, mestilah target orang yang minat dalam bidang hartanah lah, yang nak beli hartanah. Okey, so bila kita target salah orang, bila kita target orang yang tak minat dalam bidang hartanah, itu yang menyebabkan iklan yang kita buat tu akan jadi sia-sia, kan? Sebab tu selection dalam bidang interest tu, kita nak pilih orang yang betul-betul minat dalam bidang yang kita jualkan, barulah kita boleh target orang yang memang betul-betul akan berurusan ataupun menjadi prospek klien kita, kan? Kalau kita salah pilih target, maknanya orang yang kita target untuk like page kita ni takkan membeli dengan kita,
kan. Tak, dia memang kalau beli pun mungkin daripada 1,000 orang yang mungkin tuan-tuan perempuan dapat tarik, tak semualah, mungkin dalam 1/5 sahaja, 1/5 je yang rasa-rasa macam nak berurusan dengan kita balik nanti, kan. Jadi sia-sialah bila teknik yang kita buat tu salah, kan. Okey, ada beberapa nama lagi saya nampak, Tuan Fardi Supardi, sahabat daripada Penang, Subra Imran, terima kasih, Tuan Andra Syarizal, terima kasih join sekali. Tuan Hasrul pun ada. Semalam Hasrul tidur pula Hasrul, topik apa ni lembu lawan beruang tu, sayang Hasrul tak join sekali. Okay, Tuan Haji Khairul pun ada, terima kasih. Semua siapa-siapa dah join ni, saya minta tolonglah, kalau boleh tolong sharekan rancangan live ni kepada rakan-rakan yang lain, supaya ramai lagi yang boleh join kita untuk dapat manfaat lah daripada apa yang saya cuba kongsikan pada pagi ni. Okay, so itu yang pertama lah, untuk nampak. Okay, setakat ni apa yang saya terangkan ni boleh faham ke? Kalau boleh faham, tulis faham di situ. Okay, tulis faham di situ supaya saya boleh teruskan dengan slide saya yang kedua. Untuk second rule, ni first rule, nampak, kena bagi orang nampak dulu siapa kita. Okay, so kalau boleh faham, tulis faham di situ, masukkan di ruangan komen. Okay, semua macam tidur je ni. Cuba tekan like banyak-banyak sikit, tekan love banyak-banyak sikit. Nak nampak you all tekan like banyak-banyak, bagi semangat sikit kat saya nak terangkan panjang lagi ni. Ada 3 lagi, 3 lagi kunci pemasaran online. Dipanggil kunci pemasaran online, rules of engagement. Tekanlah like banyak-banyak sikit. Terbaik Bosch. Okey, terima kasih Tuan Nasrul. Tak apa, nanti yang pasal tu nanti kita boleh PM tepi, pasal apa beruang lawan lembu tu. Okey, so kita teruskan dengan yang kedua. Okey, semua faham lah, saya assume semua faham. So ada yang beberapa orang yang dah type faham di situ. Anggun dah type faham, Puan Fit dah type faham. Okey, so terima kasih lah siapa yang dah komen kat situ, Ya, teruskan coach. Okey, terima kasih. Okey, yang kedua, second rule. Okey, second rule apa dia? Second rule ni kita panggil dia sebagai K. K tu apa? K tu stands for kenal. Okay, so tadi kita dah minta buat FB Ads untuk bagi orang nampak, kan? Okay, so bila orang dah nampak kita, inilah masanya untuk kita bagi orang tu kenal kita secara mendalam. Bagi orang tu kenal kita secara mendalam. Okay, ini yang kita panggilkan sebagai branding. Okay, tadi mula-mula nak bagi orang nampak dulu, kan? Orang tu dah nampak, melalui FB Ads yang kita dah buat tadi tu, dah outreach ramai mana orang yang boleh. Okay, sebelum tu saya nak beritahu, macam FB Ads, bajet yang saya letak, bajet sehari yang saya letak untuk FB Ads adalah RM15. Untuk live marketing yang saya buat ni. Okay, so nanti boleh tengok balik dalam Telegram channel saya, teknik macam mana nak buat FB Ads untuk live marketing tadi. Okay, so untuk bajet satu hari saya letakkan RM15 sahaja. Jangan kurang daripada RM15 sebenarnya. Kalau katalah tuan-tuan perempuan letak RM10 ke RM7 ke RM8 ke, dia punya pergi tu kurang sikit lah. Dia punya impact tu tak berapa nampak sangat lah. Jadi kalau tanya saya, yang paling ideal, kalau boleh RM15 paling murah. So dalam satu bulan tu tuan-tuan perempuan kena spend lebih kurang dalam RM450. Ini bukan saya seorang yang cakap, ini si Pun Najib Asadok pun cakap benda yang sama. Semalam pun dia terangkan benda yang sama. Bajet sekurang-kurangnya untuk live marketing kena letak satu hari RM15. Kena buat, dan inilah orang kata advertising cost yang paling murah. Macam saya buat live marketing, contoh macam tadi yang kita cerita pasal nampak tadi tu kan, saya buat FB Ads live marketing, saya dapat lebih kurang dalam 30 sen satu live. 30 sen satu live. So kadang-kadang macam apa ni, mungkin tuan-tuan terfikir kan, mahal juga RM15 satu hari. Kalau misal kata sebulan dapat atau RM50 kan. Tapi cuba tuan-tuan perempuan bayangkan, kalau katalah tuan-tuan perempuan nak mengedarkan flyers, tuan-tuan perempuan nak gantung banner dan banting, especially dalam tempoh sekarang ni lah, dalam tempoh kita tengah dalam perintah kawalan pergerakan, macam mana kita nak edarkan flyers pada orang? Macam mana kita nak gantung banting, gantung banner dekat tiang lampu ke tepi jalan ke untuk bagi orang kenal kita? Satu, nak print tak boleh, kedai-kedai printing semua tutup kan. Yang kedua, bila kita nak keluar tu membahayakan diri sendiri, selebgram boleh kena tangkap pula kan. Jadi inilah teknik yang kita perlu buat sekarang. Di samping kita berkampung di rumah, kita buatlah teknik FB Ads untuk kita outreach pada orang-orang yang ada di luar sana untuk menarik mereka jadi prospek dan juga klien kita lah. Okay, so
Kos dia lebih kurang RM15 satu hari, dan satu like tu saya dapat lebih kurang dalam 30 sen. 30 sen. So kalau kita kira balik, katalah kita nak keluar, kita nak buat flyers, kita nak masukkan dalam postbox rumah orang, kita nak letakkan flyers tu dekat kata apa, wiper kereta ke, nak letakkan pintu kereta, kereta orang dan sebagainya, kan. Satu, benda tu memang tak dibenarkan lah dalam tempoh PKP sekarang ni, kan. Yang kedua, tuan-tuan perlu faham, bila kita dalam tempoh perintah kawalan pergerakan, kita tak boleh nak keluar ke rumah. Jadi kita kena faham yang sekarang ni sebenarnya trafik yang lalu lalang, trafik yang menggunakan handphone, yang tengok dalam social media, dalam Facebook, orang tak ada kerja, orang duduk kat rumah tak ada kerja, kan. So bila tak ada kerja, duduk kat rumah, apa yang dia buat? Dia pegang handphone. Dia pegang handphone, apa lagi yang dia main? Dia main Facebook. Yang memang hardcore hari-hari buka Facebook tu, memang itu je lah kerja dia. So bila dia scroll handphone, kan, tengok apa benda ni, iklan kita tu akan nampak dekat wall dia orang. Kalau kita target orang yang macam tadi tu, pembeli-pembeli rumah, kita target orang yang minat dalam bidang hartanah. Jadi for sure, siapa-siapa yang buka aja Facebook, dia akan nampak iklan kita dulu dalam. Okay, so itu yang saya syorkan tadi. Untuk bagi orang nampak, kita gunakan FB Ads, dan gunakan bajet yang saya beritahu tadi lah, lebih kurang dalam RM15 satu hari. Okay, so second rule, kenal. So bila dah kenal, bila orang dah nampak, kita kena pastikan yang orang tu kenal kita siapa. Kenal kita ni siapa. Okay, so dalam iklan kita, dalam iklan kita tadi tu, kita nak tarik orang untuk like kita. So untuk bagi orang kenal kita pula, tak boleh tidak, kita kena rajinlah buat posting. Kita kena rajinlah buat dia panggil apa, iklan lah. Buat iklan di dalam kita punya page. Okay, so bahasa mudahnya kita panggil sebagai untuk meriahkan page yang kita dah buat tadi. Tak guna kalau kita tarik orang untuk like page kita, tapi page kita tu kosong, tak ada apa-apa, kan. So macam beberapa hari lepas yang saya ceritakan pasal tentang tarik followers tadi, nak bagi orang kenal kita, kita kena make sure page kita tu dimeriahkan. Letaklah sebanyak mana posting yang boleh dalam tu, yang bermanfaat, yang boleh menyebabkan orang tu kenal siapa kita. Okay, so page ni kita kena, ni yang kita panggil sebagai bina branding lah. Bina branding, bina jenama kita sendiri. Kalau tuan-tuan perempuan boleh ambil extra mile, buatlah satu logo. Logo yang boleh memperkenalkan diri tuan-tuan perempuan semua. Okay, so nak buat logo ni kenalah kreatif. Kalau kita tak reti nak buat logo, kita upahlah orang yang boleh tolong buatkan logo untuk kita. Tak apalah, bayar sikit pun tak apa, as long as kita orang kata apa, tak nampak kodi sangat lah, kan. Tak nampak kodi sangat. So macam saya sendiri pun, logo hartanah dan anda yang tuan-tuan perempuan tengok tu, sebenarnya saya minta tolong kawan saya upah dia untuk tolong buatkan. Okay, so cubalah, saya tak kata logo hartanah anda tu cantik, tapi cubalah, cuba gunakan pendekatan untuk cipta logo untuk jenama kita sendirilah, untuk bina branding kita sendiri. Okay, so bila orang dah nampak kita, orang dah mula nak start kenal kita, so bila orang dah mula nak start kenal kita, inilah masanya sebenarnya kita nak kena keluar ke depan dan orang kata apa, memberi orang tu lebih kepercayaan lah kepada kita, kan. Okay, so salah satu cara lagi yang Syekhul Najib ada suggest kepada tuan-tuan perempuan untuk buat adalah kena tampil ke depan dan kena tunjulkan diri. Tampil ke depan dan tunjulkan diri. Okay? So tampil ke depan, tunjulkan diri tu nak buat macam mana? Nak kena buat video viral ke? Nak kena buat benda macam Diva AA buat ke? Ataupun nak kena buat macam Alif Syukri buat ke? Tak adalah sampai to that extent, sampai nak kena orang kata apa, menunjukkan yang kita ni gedik ke apa ke, tidak. Tapi tuan-tuan perempuan kena sekurang-kurangnya buat FB Live. Kena buat FB Live. Okay, macam yang saya buat hari ni. So macam yang saya dah buat for the past 30 days before this, kan. Setiap hari saya keluar ke depan. Setiap hari pukul 10 pagi tanpa gagal saya akan keluar jumpa dengan tuan-tuan perempuan semua dalam rancangan live macam ni. Okay, kena buat FB Live supaya orang kenal siapa kita. Tak guna kalau kita buat page, kita iklan, letaklah iklan banyak-banyak, tapi semua iklan tu tak tunjukkan siapa kita. Katalah tuan-tuan perempuan letak, katalah nama siapa yang saya boleh petik kat sini. Okay, nama Muaz lah, katakan Muhammad Muaz. Okay, so Muhammad Muaz, page tu nama dia Muhammad Muaz.
Tapi dalam page Muhammad Muaz tak ada langsung keluar Muhammad Muaz tu. Yang namanya Muaz tu, page tu dah nama Muaz, tapi Muaz tu tak pernah keluar pun. Tak pernah nampak pun siapa Muaz ni sebenarnya kan. So macam mana orang nak kenal kita? So caranya tak ada cara lain lah. Kita kena tampil ke depan, kita kena buat live macam ni lah. Kita kena buat live macam ni. Kita kena buat banyakkan perkongsian. Bila live tu nak cerita apa, macam-macam benda boleh cerita. Tak semestinya kita cerita page kita tu kita target hartanah punya buyer. Tak semestinya hari-hari kita nak cerita pasal hartanah je kan. Katalah kita minat dalam bidang sukan sebagai contoh. Boleh je dalam tempoh PKP ni tunjukkanlah tuan-tuan puan buat workout kat rumah ke. So itu salah satu cara untuk kita engage dengan kita punya prospek. Sebab orang dah nampak kita, dah nampak kita punya branding tadi, orang nak kenal kita pula. Orang nak kenal kita pula siapa sebenarnya kita. Kalau kita tak tampil ke depan, macam mana orang nak kenal kan? So ada pepatah yang kita selalu dengar pun, tak kenal maka tak cinta kan. So bila bagi orang nampak dah berjaya dah, bagi orang nampak dah ramai dah follow kan, dah ramai dah orang like page kita. So bila dah ramai orang like page kita, kita kena bagi orang kenal kita pula lah. Kena bagi orang tu kenal kita siapa kita sebenarnya. Itu yang kedua, second rule. K. So ingat yang pertama tadi N, nampak. Yang kedua K, kena bagi orang kenal. Siapa lagi yang tulis kat sini ni? Saha pun dah join. Terima kasih Cikgu Saha. Hir Alimar Shidi. Tuan Hir. Saya Hir, orang panggil saya K. Kenal saya tiba. Terima kasih Tuan K. Tolong share kan Tuan K. Lepas tu Ida Property pun ada. Terima kasih siapa-siapa yang dah join ni. Aini Amaini Taib. Tuan Puan Aini, terima kasih Puan Aini. So setakat ni boleh tangkap tak apa yang saya cuba nak sampaikan? Boleh faham? So K adalah second rule. So kenal, bagi orang dah orang dah nampak kita, bagi dia orang kenal kita. Third rule, apa yang ketiga? Ketiga ni S. S ni stands for suka. So bila kita dah buat, orang tu dah nampak, kita dah tarik orang tu untuk follow, orang tu like dah page kita. Yang kedua tadi, kita minta orang tu kenal kita, kita tampil ke depan, kita buatlah kita punya live, perkongsian tu. Kalau tak boleh buat hari-hari, tak payah buat hari-hari pun tak apa, tapi kalau boleh buat hari-hari lagi bagus. Kalau dah fikir macam saya pun, kadang-kadang saya start juga, aku ni keluar hari-hari ni, ada ke orang suka tengok aku punya live ni kan? So tahu-tahu orang menyampah tengok muka aku tiap hari kan. Buang fikiran negatif macam tu, buang jauh-jauh, tak payah nak fikir. Tak payah nak fikir. Kalau kita nak fikir apa orang fikir tentang kita, sampai bila-bila pun kita tak akan buat kerja kita. Percayalah. So tak payah fikir apa yang orang fikir tentang kita. Kita fikir tentang apa yang kita boleh buat untuk orang lain. Itu je. Faham tak? Faham ke faham? So kalau Najib dia tak nak sebut tak, dia tak sebut faham ke faham, betul ke betul. Gitu style dia lah. Saya pun kadang-kadang terikut juga macam tu kan. So bila kita dah buat sesuatu perkara, kita tak perlu nak memikirkan sangat apa yang orang lain fikir tentang kita kan. Kita hanya perlu buat aja apa yang kita rasa betul untuk diri kita. Sebab yang nak survive sekarang ni, yang nak cari pelanggan sekarang ni, yang nak cari prospek buyer dan seller sekarang ni, bukannya diorang, kita kan. Kenapa kita nak kena dengar cakap diorang? Kalau diorang bagi komen yang konstruktif tu, terimalah dengan baik kan. Kalau diorang ni nak menjahanamkan, nak menjatuhkan kita, asyik bagi benda komen-komen negatif, asyik nak gelakkan kita, inilah antara sebab-sebabnya orang yang kita invite ni tadi adalah orang yang tak minat dalam benda yang kita buat. Mereka ni lah yang akan condemn kita tadi. So no point kalau tuan-tuan perempuan buat page, tarik orang yang nak condemn tuan-tuan perempuan kan. Sebab tu kena buat teknik nampak tadi dan bagi orang tu kenal, dan seterusnya yang third rule tadi, kena bagi orang tu suka dengan kita pula. So dah kenal, maka dia pun start cintakan kita. So bukan nak suruh bercinta jadi couple sebagainya, tidak. So diorang dah start suka dengan kita kan. So macam mana nak bagi diorang suka dengan kita? Inilah yang teknik kita kena belajar, iaitu belajar copywriting. Cara macam mana nak buat ayat iklan, nak buat ayat power. So copywriting skill ni, berbalik kepada benda yang mula-mula tadi saya terangkan. Di awal sesi live ni tadi saya dah terangkan. Kita bila kita nak jual suatu perkara, bukannya kita mementingkan, menitik beratkan features benda yang kita nak jualkan tu.
Okey, kita tak menitik beratkan benda yang kita nak jualkan, tapi kita menitik beratkan pelanggan. Orang yang nak tengok iklan kita tadi tu. Kita letakkan diri kita di orang kata apa? Put ourselves in their shoes. Kita letakkan diri kita dalam kasut dia. Dalam kasut pelanggan-pelanggan kita ni. Okey, maksud saya macam mana tahu? Contoh, katalah tuan-tuan perempuan duduk tengah minum. Duduk tengah minum dekat kedai kopi. Kan, tengah mengeting orang dan sebagainya, tengah bersembang dengan kawan ke apa ke, tiba-tiba datanglah satu mamat ni. Datang mamat ni, dia nak jual pisau cukur. Kan, dia nak jual pisau cukur, tak kenal kita tak apa, dia bagi salam. Assalamualaikum bang. Okey. Minta maaf bang, saya ambil masa sikit bang. Okey, hari ni saya ada nak jual pisau cukur. Okey, pisau cukur ni boleh memotong misai, memotong janggut, dia ada 3 blade. Dia memang cukuran tu memang rapi apa semua kan. Dia cerita features. Dia cerita features pasal pisau cukur tu tadi. Kan? Okey, so bila datang dia main terjah macam tu je. Kita tengah minum, tengah bersembang dengan kawan kita, dia main terjah datang je. Apa yang kita akan buat? Apa yang kita akan buat? Biasanya kita, okey, tak apa dek, terima kasih dek, tak minat lah dek. Okey, so paling kuat pun kita akan cakap dengan dia, okey, tak apalah, terima kasih, aku tak minat dengan barang yang kau nak jual. Betul tak? Kan? Okey, sebab dia datang dengan tak bagi salamnya, kadang-kadang dia datang main terjah macam tu je, kita tengah minum pun tak senang, dia nak jual pisau cukur dia. Kan? Okey, so kita pun memang rasa annoying lah. Kita rasa macam mengacau je lah budak ni kan. Aku nak minum, nak sembang dengan kawan pun dia sibuk nak jual pisau cukur dia. Kan, lepas tu datang-datang terus cerita pisau cukur ni macam ni sini. Wah, abang punya muka ni berjambang ni, kena potong apa ni janggut apa semua ni kan. Pisau cukur ni boleh trim cantik apa semua kan. Kan, so memang kita rasa annoying kan. Dah lah tak kenal kita. Lepas tu datang-datang terjah terus nak jual barang kat kita kan. So memang kena bye-bye lah. Kena halau lah kan. Okay, sama juga macam kita nak buat marketing sekarang ni kan. Okay, so bila kita nak buat marketing, kalau kita terlalu menumpukan features benda yang kita nak jual. Okay, contohlah katalah sahabat-sahabat ada yang jual barang-barang penjagaan kulit. Katalah barang-barang penjagaan kulit. Okay, so kita ambil sabun lah sebagai contoh. Sabun cuci muka lah sebagai contoh. Okay, tuan-tuan perempuan bila buat ayat iklan, nak jual sabun pencuci muka tadi tu, tuan-tuan perempuan terus tulis kat situ. Okey, tahukah anda sabun XYZ boleh menyebabkan kulit anda menjadi licin, boleh menyebabkan kulit anda menjadi tegang, boleh menyebabkan kulit anda nampak remaja. Okey, dan kerana apa? Kerana tahukah anda di dalam sabun ini terdapatnya magnesium, terdapatnya kalsium, terdapatnya segala sium yang ada yang digunakan untuk membuat sabun yang memang terbaik ini. Belilah sabun XYZ daripada saya. Okey, so kalau katalah kita tengok iklan macam tu, lalu lalang keluar, okey, selalunya apa yang kita akan buat? Selalunya kita akan rasa menyampah dan kita akan rasa apa benda lah dia buat iklan macam ni kan. Dia nak cerita pasal feature, nak cerita pasal produk dia tu bagus ke tidak, apa semua kan. So isunya sekarang ni bukannya kita nak ceritakan benda yang kita nak jualkan tadi tu, tapi sebenarnya kita kena fahamkan dulu pelanggan yang kita nak tackle tu dulu. Kita kena kenal pasti masalah yang dihadapi oleh pelanggan tu dan macam mana kita boleh selesaikan masalah dia kan. Okey, janganlah buat ayat iklan yang tiba-tiba kita ceritakan feature tentang produk tersebut tanpa memikirkan, tanpa meletakkan diri kita di pihak pelanggan yang tengok iklan tadi tu. Okey, kan beza kalau contoh katalah ayat iklan. Okey, ni saya pinjam apa yang Sifu Najib ajarkan semalam lah. Kita just kata apa kongsikan lah idea tu. Okey, minta maaf lah kalau katalah benda ni tak ada kena-mengena dengan nak jual tanah. Tapi sedikit sebanyak tuan-tuan perempuan nampak gambaran tu macam mana lah sebenarnya kan. Kita nak cerita pasal nak jual tanah tu kejap lagi. Ni saya nak bagi contoh macam mana cara kita nak iklankan, nak gunakan ayat iklan yang macam mana yang boleh menarik emosi ataupun memegang emosi prospek pelanggan kita. Contoh katakan okey, risau ditinggalkan suami kerana muka yang berjerawat, ataupun dah lama tak bersama suami disebabkan suami asyik komplain muka berminyak dan muka melekit
kan. Dalam masa yang sama anda risau sekiranya perkara yang anda hadapi sekarang ni akan menyebabkan kawan-kawan anda lari daripada anda. Dan dalam masa yang sama anda risau disebabkan wajah anda yang berjawat dan berminyak tadi menyukarkan anda untuk mendapat pekerjaan bila anda keluar untuk mencari pekerjaan. So itu antara perkara-perkara yang kita nak orang kata nak pegang emosi orang. Kita tunjukkan kepada dia, kita highlightkan kepada dia masalah yang dia sedang hadapi sekarang. So bila dia kata muka berminyak, muka berjerawat menyebabkan dia tak boleh nak dekat dengan suami dia. Muka berminyak, muka berjerawat disebabkan tu menyebabkan dia tak boleh nak dapat pekerjaan, kan. So itu antara perkara-perkara yang boleh memegang emosi dia. Sebelum kita cerita features lagi, kita tak payah cerita features pun lagi. Kita cerita pasal masalah dia. Macam mana kita nak tackle dengan masalah yang sedang hadapi sekarang ni untuk kita boleh melariskan barang yang kita nak jualkan tadi. Okey, itu antara contohnya lah. Katalah sekarang ni tuan-tuan perempuan nak jual rumah. Nak jual rumah. Kita biasanya bila kita buat iklan rumah, kita akan ceritakan tentang features rumah tu juga. Kan, kita ceritakan features rumah tu. Rumah tu ada berapa square feet, rumah tu ada berapa bilik, ada berapa bilik air. Kan, terletak dekat kawasan sekian-sekian, katalah kawasan Kajang, depan rumah tu ada taman, depan rumah tu tak ada blocking, boleh parking kereta banyak dan sebagainya. So kita cerita features. Biasanya iklan dalam bidang hartanah ni biasanya kita akan cerita features dan kita tempekkanlah gambar-gambar yang berkenaan dengan rumah tadi tu. So berbalik kepada nak pegang emosi pelanggan tadi, nak bagi orang tu suka dengan kita. Kita kena belajar teknik copywriting yang sebenarnya boleh menyebabkan mereka ni terbuka minda, terbuka hati untuk engage dan juga berurusan dengan kita. Bukannya kita semata-mata nak cerita rumah tu macam mana keadaannya, berapa square feet, berapa bilik, apa semua. Kan, sebab kalau kita buat benda yang sama, orang lain pun buat benda yang sama juga. Kalau kita scroll, katalah kita buka mudah.my. Mudah.my memang iklan dia macam tu lah. Gambar rumah, letakkan features, berapa bilik, berapa square feet, apa semua. Kalau buka Edge Property, buka iProperty, semua benda yang lebih kurang sama je. Cerita benda yang sama je. So end up bila kita scroll, tengok iklan tu, cakap, alamak, benda ni lebih kurang sama je. Orang yang nak beli tadi tu, dia tengok lebih kurang sama je iklan daripada mula sampai habis. Daripada mula-mula dia type, katalah perkataan yang kawasan area dia nak cari tu ceras. Dia type ceras, daripada awal iklan sampai habis iklan, cerita benda yang sama. Dalam mudah.my, dalam Edge Property macam tu, dalam iProperty macam tu, dalam Property Guru macam tu, semua iklan yang sama. Kan, cuma bezanya mungkin gambar lah, gambar rumah ni macam ni, gambar rumah ni macam ni, dan benda tu yang kadang-kadang orang kata menjadi orang kata perbezaan lah, kelainan antara iklan satu dengan iklan yang nombor 10 tadi. Kan, so gambar tu yang mungkin features ni berbeza, tapi maklumat dalam tu lebih kurang sama je. Kalau saya jadi pelanggan, tuan-tuan perempuan iklankan apa yang features yang ada tadi tu dalam Facebook, ceritakan benda yang sama macam mana saya tengok dalam mudah.my, macam mana saya tengok dalam Edge Property. Rasa-rasanya kalau tuan-tuan perempuan sendiri yang jadi pelanggan, kalau nampak iklan yang sama lebih kurang macam yang kita nampak dalam mudah.my dan juga Edge Property tadi tu, tendensi orang tu untuk klik, tendensi orang tu untuk engage dengan kita, contact kita, tinggi ke tidak? Rasa-rasanya lah. Kalau tanya pendapat saya, memang saya akan rasa macam benda tu akan menyebabkan kita confuse lagi. Sebab iklan ni sebenarnya, bila kita buat iklan, kita nak kena buat sesuatu kelainan. Kalau nak nampakkan yang kita ni lain daripada yang lain, kita kena buat something yang berbeza daripada iklan-iklan yang selalu lalu lalang dekat wall yang kita nampak setiap hari. Kalau tengok dekat mudah pun sama, dalam Edge Property pun sama, dekat Facebook yang kita iklankan pun sama sebiji macam mana kita iklankan dalam mudah dan sebagainya. No point. Macam mana kita nak bagi orang tu suka dengan kita? Kan? Jadi dalam erti kata lain, bila kita nak buat copywriting, kita nak buat ayat power ni, kita kena pegang emosi orang yang kita nak tackle tadi tu. Macam mana cara nak pegang emosi dia, kita kena gunakan ayat yang berbeza. Kita tak payah cerita pun tentang features, kita highlightkan tentang masalah yang orang tu mungkin tengah hadapi. Masalah dia macam mana, cara macam mana kita nak
overcome problem, nak solve selesaikan masalah yang dihadapi tadi tu. Itu yang paling penting. Okay, itu sebenarnya teknik copywriting yang tuan-tuan perempuan perlu belajar lah, nak kena tahu macam tu. Okay, so nanti insyaAllah kalau ada rezeki, satu hari nanti saya akan buat satu kelas online untuk fokus lebih kepada ayat copywriting, ayat macam mana yang nak susun tu, step-step yang kita nak kena buat. Okay, kalau ada yang masih teringat, saya pernah buat satu posting dulu berkenaan dengan copywriting skills ni. Okay, teaser, lepas teaser kita kena buat soft selling, lepas soft selling kita kena buat hard selling kan. Okay, so nanti insyaAllah satu hari saya akan kupas tajuk copywriting saja. Saya akan sharekan dengan tuan-tuan semualah macam mana teknik ayat untuk menarik perhatian dan juga emosi pelanggan tadi, insyaAllah. Okay, so itu yang ketiga. Dah buat nampak, dah buat orang tu kenal kita, kita kena pastikan orang tu suka dengan kita. Orang tu suka dengan kita dan orang tu lebih dekat dengan kita. Alright? So itu yang ketiga lah. So yang seterusnya, fourth rule adalah P. Okay, so N, K, S dengan P lah. Okay, so P ni apa dia? P ni adalah percaya. Okay, orang tu dah nampak, orang tu dah kenal, orang tu dah mula suka dengan kita. Yang paling penting sekali, orang tu kena percaya dengan kita. Kalau orang tu tak percaya dengan kita, macam mana dia nak berurusan dengan kita? Macam mana dia nak buka cek, nak bayar earnest deposit untuk booking rumah tu dengan kita? Macam mana dia nak pastikan yang kita ni boleh, orang kata membantu dia, nak tolong uruskan dia punya loan, nak tolong uruskan dia punya pembelian rumah kan, kalau dia tak percaya dengan kita kan. Okay, so itu step keempat yang tuan-tuan perempuan kena buat. Okay, dah bagi dia nampak, dah bagi orang tu kenal dengan kita, dah bagi dia suka dengan kita, yang percaya ni adalah step yang terakhir. Kalau dah boleh tarik perhatian dia tadi, dah boleh orang kata pastikan dia suka dengan kita tadi, insya-Allah secara tak langsung orang tu dah mula rasa dia boleh percaya dengan kita lah. Okey, so macam mana nak bagi dia kepercayaan dia tu lebih kuat? Inilah yang tuan-tuan perempuan perlu gunakan testimoni. Okey, testimoni. Okey, so testimoni ni macam mana? Contoh, katalah macam saya tuan-tuan perempuan, kalau siapa yang pernah datang hadir ke seminar hartanah yang hartanah anda anjurkan dalam strategi tarik leads ke, kita buat FB online dan sebagainya, marketing online class dan sebagainya kan, so biasanya saya akan minta peserta-peserta seminar saya untuk bagi testimoni, Okay, so testimoni tu kat mana saya minta dia orang buat? Saya minta dia orang klik button review dalam page hartanah anda tu sendiri, dekat atas, kalau tuan-tuan perempuan masuk je Facebook page hartanah anda, bahagian atas tu ada bahagian yang kita boleh pilih, antaranya adalah review. Okay, so tekan button review kat situ. Saya minta diorang bagilah review berkenaan pengisian yang saya kongsikan dalam seminar saya, dalam topik-topik yang saya sharekan tu, di dalam ruangan review tadi, untuk menunjukkan testimoni kepada pelanggan-pelanggan yang lain yang mungkin baru join, dia nak tengok macam mana keadaan, macam mana kita punya pengisian yang kita buat dalam seminar yang kita anjurkan. Okay, so testimoni yang paling penting, nak bagi orang percaya dengan kita. Okay, contoh macam tadi, kita nak jual sabun, cerita gedebak-gedebuk, magnesium, kalsium, apa semua sium-sium ni, tapi resultnya kita tak nampak. Kau cerita benda macam bagus kan, tapi aku tak nampak pun ada orang yang guna, yang bagi testimoni benda yang kau jual ni kan. Macam mana orang tu nak percaya kita kan? So tuan-tuan perempuan, sebagai seorang penulis hartanah, kena pastikan, dan penting sekali kita kena minta izin dululah, minta izin daripada klien-klien yang pernah berurusan dengan kita, minta izin mereka untuk mereka bagi testimoni kepada kita, dan kita minta izin dengan dia, kalau boleh minta kita gunakan gambar dia, testimoni yang telah diberikan tadi tu, untuk kita masukkan dalam kita punya social media marketing. Okay, testimoni yang paling penting. So bila tuan-tuan perempuan dah scroll, dah tengok dalam, okay, katalah kita sebagai prospek yang nak berurusan, yang tak pernah lagi berjumpa, tak pernah lagi berurusan dengan owner page tersebut, katalah tuan-tuan perempuan, okay, baru first time join hartanah anda lah.
baru first time join hartanah anda. Saya percaya mereka yang belum kenal lagi saya, yang belum kenal lagi siapa hartanah anda ni, biasanya mereka akan tengok dekat ruangan review tu apa yang orang cerita pasal kita. Dia akan tengok kat atas tu berapa bintang yang orang bagi. Alhamdulillah, terima kasih tuan-tuan dan puan semua kerana telah memberi saya 5 bintang. Setakat ni tak ada lagi yang bagi saya less than 5 stars lah. Kebanyakannya semua bagi 5 bintang, dan review tu memang ruangan review tu orang bagi 5 bintang lah. So dekat bahagian review tu, kalau boleh, siapa-siapa yang tuan-tuan dan puan dah berurusan, pastikan yang mereka bagi review juga pada tuan-tuan dan puan. Minta dia orang bagi review juga. Review ni cakap dengan dia lah, ni saya dah buat kata apa, dah mempermudahkan urusan tuan untuk membeli rumah. Dalam masa yang sama dah uruskan semua sekali ni. So macam mana servis saya, okey ke tidak? Nak lagi bagus, buat video. Buat video, ambil gambar masa kita tengah bawa viewing, masa kita dah sign OTP booking form dengan dia sebenarnya tu kan. Tapi kena minta izin dia dulu. Saya minta izin tuan, kalau boleh saya nak gunakan apa yang saya dah ambil ni, gambar dan sebagainya, untuk masukkan dalam saya punya Facebook page, dalam ruangan review, boleh tak? So kalau dia kata okey, then kita gunakan lah. Kita gunakan benda tu. Sebab testimoni dengan result yang dapat tadi tu, dengan testimoni daripada pelanggan kita, itu yang akan menyebabkan orang lebih percaya dengan kita. So itulah yang saya boleh kongsikan, dan saya harapkan tuan-tuan puan fahamlah dengan apa yang penerangan yang saya beri dengan tadi tu. So 4 langkah tadi, ingat 4 langkah tadi tu nampak, dah nampak, bagi orang tu kenal. Dah bagi orang tu kenal, kena buat dia suka. Dah bagi dia suka, minta sampailah dia boleh percaya dengan kita. So N, K, S dengan P lah. So peganglah 4 ni. Kalau tuan-tuan puan dah mulakan, langkah ni, insya-Allah urusan untuk tuan-tuan puan mendapat engagement daripada prospek tu lebih mudah, insya-Allah. So setakat ni ada apa-apa nak tanya tak? Muaz, noted coach, tersedak nama dipetik tadi. Kena plan for life macam coach ni. Sorry lah, tengah minum air tersedak ni. Sorry. Saja je nak petik nama Muaz kat situ kan. Sebab saya ingat Muaz, sebab tu lah saya petik nama Muaz kan. Terima kasih. Setuju coach. Terima kasih. Syafiq, betul be positive and creative, handling objektif kena power. Yes. Bukan handling objektif ni Syafiq, handling objection. Kasih sangkut-sangkut lah kot. Ya ke sangkut-sangkut? Sekarang dah okey tak? Masih sangkut-sangkut lagi ke? Syah Rumah Lot pun dah join. Terima kasih. Isabella Rosalini, sedap nama Isabella ni. Terima kasih Isabella, join sekali. Liz Hassan, nampak, kenal, suka, percaya. Terima kasih Liz. Tolong typekan kat ruangan komen tu bagi kawan-kawan yang lain ingat lah. So sekarang ni okey tak? Boleh dengar suara saya dengan jelas ataupun putus-putus lagi? Tuan Muhammad Syarif pun baru join. Terima kasih siapa-siapa yang dah join ni. Setakat ni ada apa-apa nak tanya tak? Ada benda yang boleh saya soalan-soalan yang mungkin saya boleh jawabkan untuk tuan-tuan puan? Sekarang dah okey. Terima kasih. Siapa kat sini yang dah start buat dah start buat 4 perkara ni? Ada tak? Kalau dah start buat, tahniah dan syabas saya ucapkan kepada anda semua. Kalau belum start buat, inilah masanya untuk anda buat. Dalam tempoh PKP ni, jangan mandom, jangan lengai. Bak kata orang Kedah. Semalam saya postkan benda tu kan. Saya hari-hari memang saya akan pastikan paling-paling common pun saya buat ada 2 ataupun 3 posting dalam page saya. Kalau siapa-siapa perasan lah. Pagi mesti saya akan buat 1 posting, lepas tu pukul 10 saya akan buat live macam ni, dan tengah hari ataupun petang tu saya akan buat 1 lagi posting. Kalau sempat malam saya akan buat 1 lagi posting. Macam tu cara saya nak buat engagement dengan orang. Apa benda yang saya letakkan, apa semua tu, itu kena kreatif dan kena rajin lah. Kalau katalah you all ni jenis yang kan saya cakap mandom ke lengai kan, orang kata mandom ni apa? Mandom ni macam tu lah, malas lah, macam penat lah buat, tak larat lah nak buat. Style orang Kedah cakap kan. So mandom lah tu. Kalau mandom sampai bila-bila pun tak boleh nak pergi ke mana-mana lah kan. Dah mengeluh pula cakap
Tak ada business, tak ada sale masuk lah coach. Susah lah time PKP ni, nak buat apa-apa pun tak boleh, nak keluar tak boleh, nak ni tak boleh, apa semua tak boleh kan. Yalah, hampa tak buat marketing macam mana nak dapat sale? Macam mana dapat prospek suka kat hampa kan? Hampa kena buat lah. Suara okey, gambar je sangkut tadi. Okey, terima kasih cikgu Sah. Thank you sharing coach. Okey, Firnita. Ni first time saya nampak nama Firnita. Terima kasih Firnita. Belum buat lagi. Belum buat lagi, kena buat lah Anggun. Anggun ada page kan? Saya dah like dah page Anggun tu. Nanti kejap lagi saya tolong likekan semua posting yang Anggun buat. Okay? Ada tapi tak konsisten. Kena konsisten lah page. Habis NKS je. Ya ke? Yang P belum? P kena buat lah. So percaya tu kena ambil lah testimoni. Minta izin daripada klien-klien tu buat testimoni. Kat ruangan review tu je senang. Tak biasa susah cakap dengan dia. Okay, boleh tak tolong follow page saya ni? Okay, beritahu dengan dia page sekian-sekian. Okay, so suruh dia buka. Kalau katalah kita tengah berdepan dengan dia kan, suruh dia buka handphone kejap. Tolong tekan like kat page saya ni boleh tak? Okay, lepas tu minta tolong tuan masukkan review. Masukkan dalam ruangan review tu. Tekanlah 5 bintang tuan. Bagi saya 5 bintang. Sebab review ni kadang-kadang benda tu membantu. Okay, sebab kebanyakan orang yang mula nak kenal kita, dia tengok dulu review orang, tengok berapa bintang orang bagi kat kita kan. So kalau kita tak buat benda tu, kita cuba buat sekarang. Okay, belum dah start tapi belum cukup power. InsyaAllah Finita saya doakan Finita buatlah apa yang saya dah cadangkan tadi tu untuk bagi power lagi. Baru nak tanya disiplin coach untuk posting FB. Okey, tu yang saya jawab tadi lah. Lebih kurang dalam 3 posting lah satu hari. 3 posting pagi. Pagi biasanya posting yang bagus sebenarnya kalau tuan-tuan buat selepas sembahyang subuh tu terus buat satu posting. Okey, bangun-bangun pagi solat subuh, jangan bangun-bangun pagi terus buat posting dulu, solatlah dulu. Okey, kalau bangun-bangun terus pegang handphone terus buat posting pula kan. Solat ke mana kan. Buat selepas solat. Lepas solat subuh tu buat satu posting. Dalam pukul 6.30 macam tu buat satu posting. Okey. So dah buat satu posting. Kadang-kadang yang kelakarnya bila kita buat satu posting ni, kita cerita tendensi orang yang biasanya dia akan ambil gambar-gambar, contohlah Assalamualaikum, doa harian apa semua kan. Okay, so bagi saya benda tu kalau boleh, kalau nak buat boleh, tapi jangan ambil copy paste lah. Buat benda yang datang daripada diri sendiri. Ni kadang-kadang kan ada yang jenis yang suka pagi-pagi posting, letak kat dalam WhatsApp ke dalam Telegram group kan. Okay, so ambil dia punya posting tu, tepek kan, tak ada apa-apa caption, tak ada apa-apa, letak je gambar tu macam tu kan. So benda tu klise lah, so bagi benda yang kita datang daripada diri kita sendiri. Buat suatu posting yang datang daripada diri kita sendiri. Kalau tak ada idea sangat, kalau katalah dah tak ada idea sangat kan nak tulis apa benda ni kan, buatlah motivasi pagi yang kalau kita boleh cedok dalam di MFK Datuk Muhammad Fazlul Kamsah punya page ke apa ke, dan kita kata kupas apa yang dia ceritakan tu, kita type balik je lah, masukkan balik dalam tu kan. So kena buat lah, pagi kena buat. Lepas tu kalau boleh buat live setiap hari kalau boleh, buat live. Sebab tu ada yang mungkin sahabat-sahabat yang rasa macam dalam tempoh PKP ni nak buat live, nak cerita apa, macam kau ni setiap hari buat live kan, macam mana nak pengisian yang nak dibuat tu. So macam saya buat sekarang ni, kalau boleh tengok je, tengok balik live yang saya buat ni. Kalau rasa-rasa macam tak confident nak buat live 1 jam, buat live dalam 15 minit pun okey dah. Buat live tengah main dengan anak, main chess dengan anak ke, main sahibah dengan anak ke, buat je. Sebab kita nak bagi orang kenal, kita. Kalau kita buat posting just letak contoh macam iklan rumah, setiap hari buat posting iklan rumah kan, letak gambar rumah kat Kajang, rumah kat Ceras, rumah kat Semenyih apa semua. Setiap hari page kita tu penuh dengan iklan je. So orang tak kenal pun siapa kita kan. Kau nak suruh aku beli rumah dengan kau tapi aku tak kenal kau, macam mana aku nak beli dengan kau kan. Lebih kurang macam tu lah. So sorry lah kalau saya kasar sikit. Kadang-kadang saya geram juga saya tengok budak-budak rare ni tak ada kerja lain, iklan rumah je cerita. Yang mana yang jual perfume tu iklan cerita perfume je. Yang mana yang jual air kuku tu jual cerita kuku je kan setiap hari kan. Cerita kebaikan dia filter berapa banyak, lepas tu dia boleh nyah kuman lah apa benda. Bukan saya nak tahu benda tu semua. Ingat, orang beli sebabkan awak punya produk tu power sangat ke? Tak. Orang tak beli disebabkan produk yang awak jual tu. Orang beli sebab awak dah membenangi hati orang yang pelanggan awak tadi tu. Okay. Macam nak tackle perempuan lah, nak tackle anak dara tahu pula kan. Yang perempuan ni nak tackle boyfriend tahu pula kan. Ni suruh nak tackle pelanggan dah tak reti pula cara macam mana kan.
So kena belajar lah. So NK apa ni, nak, kena buat, nampak, kenal, suka dan percaya. Okay, so itulah step-step yang kita perlu buat. Okay, P percaya. Apa yang P ni? Oh, anggun saja melawak tu okay, lagi apa lagi ni? Nama sedap ni, Kupi-kupi. Oh, okay. Wow, lama betul tak dengar istilah mandom tu. Oh, ya ke? Itulah mandom biasa orang Kedah yang sebut kan. Thank you coach. Okay, mandom ni last dengar waktu zaman duk asrama dulu coach. Oh, ya ke? Sekolah mana dulu Mas? Duk asrama sekolah mana dulu? P tu memang berkesan coach. Ya, betul. Memang testimoni tu memang penting sebenarnya untuk bagi orang percaya tu. Itulah tuan, nak try buat live tapi takut tergagap. Allah, takut tergagap. Betul saya kena praktis. Ni sahabat saya ni, Tuan Saha ni. Cikgu Saha. Ni cikgu ni. Saha Yusof ni, tapi dia buat apa ni, bisnes takaful. Nanti saya akan buat satu perkongsian satu hari ni saya akan buat satu perkongsian. Saya dah bincang dengan Tuan Saha. Saya akan ceritakan tentang perbezaan MRTT dengan MLTT. Saya dah minta Tuan Saha tolong saya buatkan dia punya slide. InsyaAllah nanti Saha, jangan tak jadi aku tengah tunggu yang kau bagi ni. So kalau dah dapat tu nanti kita boleh sharekan kepada rakan-rakan yang join ni lah. Okay, so kalau tak ada apa-apa soalan, saya rasa itu saja perkongsian saya untuk pagi ni. So rules of engagement 4, apa dia? Nampak. Dah nampak, kenal. Dah kenal, kena suka. Bila dah suka, kena percaya. So buat 4 ni. Saya doakan tuan-tuan perempuan semua, hilangkanlah rasa malu, rasa macam nak buat FB live ni rasa sengal-sengal ke, rasa macam tergagap-gagap macam yang apa tu, Liz apa ni beritahu tu. So cuba buang tepi lah. Saya ni dulu pun bukan suka sangat nak jumpa orang, nak bercakap depan orang ni, tapi saya gagahkan diri. Dalam bidang sale ni memang tak boleh ada sifat malu tu lah. Bukan tak suruh tak malu langsung, kena malu berpada-pada lah kata kan. So nak jumpa orang, nak kena tampil ke depan ni, memang kita kena kata apa, kurangkan kurangkan sikap malu tu, insyaAllah. InsyaAllah coach, semoga dipermudahkan. Terima kasih. Okay, thank you Zah, thank you. Posting Madsop, jangan terlampau ejen sangat. Asyik cerita rumah, property memanjang. Selitkan juga aktiviti harian sharing selain property like coach cakap tu. Yes, macam tu lah. So terima kasih Muaz bagi penerangan kepada kawan-kawan yang lain. Okay, so itu saja perkongsian saya untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan perempuan semua kerana sudi join rancangan live saya pada pagi ini. Dan saya minta maaf lah kalau termandomkan anda, terlengaikan anda tadi. Saya minta maaf banyak-banyak lah. So bukan niat saya nak memperlekehkan tuan-tuan perempuan semua, tapi saja nak menjentik minda, nak bagi you all semua orang kata apa, rasa macam yelah, sambil kita bergurau, sambil kita bercakap tu, mungkin orang kata apa, nak bagi you all semangat lah, nak bagi you all motivated. Itu sebenarnya tujuan saya. So bukan nak memperlekehkan you all semua. Okay, so saya minta maaf lah kalau ada yang terkecil hati ke apa ke, janganlah ambil hati, janganlah simpan di dalam hati. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam peti. Kalau ada silap dan salah saya, janganlah disimpan di dalam hati. Okay, saya sayang anda semua, sebab tu saya nasihatkan anda. So tu yang datang macam saya beritahu kita dah macam adik-beradik dah. Kita cerita ni dah macam adik-beradik. Anggaplah saya ni Abang Long lah, Abang Long kawasan. Okay, dalam masa yang sama Abang Long nak nasihatkan adik-adik semua. Okay, so itu saja perkongsian saya untuk pagi ni. Okay, so saya harapkan anda mendapat manfaat lah sikit sebanyak daripada apa yang saya kongsikan. Saya doakan anda akan berjaya, dan kata apa, dimurahkan rezeki, dan sihat-sihat selalu, dan kita doakan sama-sama supaya wabak COVID-19 ni akan berakhir dengan segeralah, insyaAllah.